minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair. Sabahul khair, good morning diucapkan kepada sahabat-sahabat penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Bertemu kita di dalam edisi Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa 1001 rahmat di sebalik Ramadan yang sedang kita jalani ini. Ayuh sama-sama, Ramadan ini jangan jadikan kita insan-insan yang lemah, yang bermalas-malasan. Jadikan Ramadan ini untuk bulan kita menjana tenaga kita, bulan untuk kita menambah amal kebaikan kita. Mudah-mudahan di pengakhirannya kita mendapat ganjaran yang cukup besar dan juga kita mendapat bertemu dengan ketakwaan yang telah pun dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita untuk edisi 29 Mac 2023 bersamaan 7 Ramadan 1444 Hijrah. Sedar tak sedar sudah pun seminggu Ramadan berlalu, berbaki beberapa minggu sahaja lagi. Mudah-mudahan Ramadan pada kali ini menjadi madrasah tarbiyah terbaik untuk kita semua untuk menjadi seorang insan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti biasa sidang penonton sekalian, dalam rancangan Tanyalah Ustaz Seindah Kasih kita membawakan topik-topik yang menarik untuk sama-sama kita bincangkan dan sudah semestinya semuanya bertemakan dengan Ramadan Al-Mubarak. Dan pada pagi ini kita akan bersama-sama berbincang satu topik, ialah bila mana masuk saja bulan Ramadan ni sudah semestinya ramai, mungkin ada daripada kalangan keluarga kita, daripada kalangan sahabat kita ataupun jiran handai kita yang nak melaksanakan ibadah umrah. Apakah kelebihan di sebalik umrah itu? Itu yang kita nak bincangkan dalam topik kita pada pagi ini. Ramadan di bulan silap pula dah, umrah di bulan Ramadan. Jadi sedang betul sekalian, seperti biasa dalam rancangan Tanya Ustaz kita membawakan panelis-panelis yang cukup hebat di dalam membincangkan setiap topik yang kita bawakan. Dan insya-Allah pada pagi ini bersama dengan saya Mursyid Ayahanda Pak Long saya juga. Siapa lagi? Tidak lain tidak bukan yang berbahagia Al-Fadil Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Datuk? Alhamdulillah, mengantuk pagi ni. Alhamdulillah. Nampak semakin sihat insya-Allah. Alhamdulillah sihat, insya-Allah. sentiasa sihat dan ceria. Amin ya alamin. Jadi seperti biasa sidang penonton sekalian, ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk terus hubungi kami di talian 1-800-881-677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 insya-Allah. Jadi sebagai permulaannya ni kita mendengar sedikit mukadimah daripada yang berbahagia Al-Fadhil Datuk kita. Jadi Datuk, untuk topik kita pada pagi ini, umrah di bulan Ramadan, apakah kelebihan ataupun pendalilan di sebalik kelebihan sekiranya kita melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan, Datuk? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Nai Luqman. Terima kasih pada semua sidang penonton, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari menjelaskan kepada kita tentang seorang wanita yang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa dia tidak mengerjakan haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun itu. Lalu wanita ini menjelaskan dia mempunyai hanya 2 ekor unta. 1 ekor unta digunakan oleh suami dan anak dia, dan 1 ekor lagi digunakan oleh unta tadi untuk menyiram kebun dia. Jadi dia tak dapat nak pergi pada tahun itu kerana masalah kenderaan, ya, halangan kenderaan. Maka sebutlah dalam satu hadis yang terkenal
yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza jaa ramadhanu fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Maka kata Nabi, engkau kerjakanlah umrah, pergilah buat umrah pada bulan Ramadan. Bila datang Ramadan, pergi buat umrah, sebab umrah pada bulan itu menyamai pahala daripada mengerjakan haji. Dan dalam riwayat Imam Muslim pula, pahala dia seolah-olah engkau mengerjakan haji bersama aku, hajjah ma'i. Ya, maknanya engkau mengerjakan hajjah ma'i bersama dengan aku, bersama dengan Nabi SAW. Ini hadis yang mana menyatakan bahawa kelebihan mengerjakan umrah di bulan Ramadan. Cuma ulama-ulama memberikan beberapa komentar tentang hadis ini. Yang pertama mereka mengatakan bahawa hadis ini adalah khusus kepada perempuan tadi, wanita tadi, yang tidak dapat menunaikan haji kerana tidak ada kenderaan yang nak bawa dia datang untuk menunaikan haji. Maka kata Nabi, nanti umrah bulan Ramadan datang kau buat umrah. Pahala kau macam pahala kau buat haji. Jadi hadis ini mereka mengatakan bahawa tertentu kepada si perempuan itu sahaja. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa hadis ini kena kepada orang yang, semua orang yang nak buat haji tapi tergedala niat dia, maksud dia tak dapat menunaikan haji pada tahun itu. Contoh dia, mungkin masalah dia sakit ke, masalah dia kematian saudara ke, apa benda lah, kenderaan dan sebagainya tidak aman dan sebagainya. Maka dia dah niat, dah elok dah nak pergi dah, tiba-tiba tak dapat mengerjakan haji. Maka kalau dia nak dapat pahala haji, kalau datang bulan Ramadan, pergilah buat umrah, maka pahala dia macam mengerjakan haji. Jadi hadis ini mereka mengatakan tertumpu kepada orang-orang yang nak buat haji tapi tak dapat pergi pada kali itu. Yang ketiga, pendapat jumhur ulama mengatakan hadis ini adalah terkena kepada semua orang. Baik yang ada niat nak pergi haji ke, yang tergendala nak pergi haji ke, dia adalah umum. Siapa-siapa yang menunaikan umrah dalam bulan Ramadan, maka dia menyamai pahala haji, ataupun dalam riwayat Imam Muslim menyamai pahala bersama dengan Nabi mengerjakan haji. Jadi di sini kita lihat jumhur ulama ambil yang ketiga, iaitu hadis ini mencakupi semua orang. Siapa-siapa yang mengerjakan umrah di bulan Ramadan ini, pahalanya cukup besar, menyamai pahala mengerjakan haji. Baik, walaupun ada pendapat yang kata ini adalah pendapat untuk perempuan itu yang mula-mula tadi, ataupun pendapat kepada orang yang datang yang tak boleh nak pergi kerana ada masalah. Kita ambillah yang ketiga tadi, pendapat yang pertama, yang ketiga. Tetapi harus diingat bahawa walaupun pahala dia menyamai pahala mengerjakan haji, tetapi tidaklah dikatakan dia telah pun menunaikan haji. Jangan cakap pula saya baru balik umrah Ramadan ni, so panggillah saya haji. Saya pula awak buat umrah aja, mana boleh dapat haji? Kan dapat macam mengerjakan haji, kata dia. Tak dapat. Jangan pula nanti balik, kalau gitu tak boleh panggil haji, panggil umrah sudahlah. Yang dihormati Tuan Umrah Muhammad Kazim, tak pernah dengar pula Tuan Umrah kan, yang dimuliakan Tuan Hajah Umrah kan, Masya Allah. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, yang kedua, memang dia takkan dapat haji, dia cuma dapat kelebihan fadilat seolah-olah mengerjakan haji, sebab dia tak dapat mengerjakan korban. Dia bukan korban, dia bukan hari untuk tasyrik, dia bukan hari nak melontar, nak berwukuf dan sebagainya, tetapi sebagai satu perkara yang menyeronokkan orang untuk beribadah dalam bulan Ramadan, menggembirakan orang untuk beribadah dalam bulan yang sangat mulia ini, Allah Ta'ala berikan ganjaran kelebihan mengerjakan seolah-olah mengerjakan haji. Wallahu a'lam. Kelebihannya hanyalah sekadar menyamai dengan ibadah haji, tapi bukan maksud kita sudah menunaikan haji. Takut-takut nanti dah buat umrah bulan Ramadan tak mau buat haji dah. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan ataupun mukadimah kita itu sebagai satu pencerahan buat kita semua tentang tajuk yang kita akan bincangkan pada pagi ini, insyaAllah. Jadi Datuk, kita nak raikan soalan itu daripada sahabat Facebook kita, daripada Puan Laila di La Rosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berapa kalikah kita dibenarkan melaksanakan ibadah umrah pada bulan Ramadan?
Apa pula kelebihan-kelebihan yang kita perolehi jika kita mengerjakan ibadah umrah pada bulan Ramadan? Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. #Ramadan Karim. #seindah kasih. Terima kasih Puan Laila Rosa. Silakan tu. Terima kasih. Sekarang sudah ada peraturan yang ditetapkan oleh pihak Saudi, iaitu kalau nak buat umrah dalam bulan Ramadan hanya sekali saja kan. Itu berita lah yang kita baca dalam media, peraturan, sebab nak memberi peluang kepada jemaah-jemaah lain untuk mengerjakan umrah. Sebab kita faham dalam musim Ramadan ini orang mengerjakan umrah, subhanallah, macam buat haji juga lah ramai dah. Berpusu-pusu, bukan kata berpusu dah, berjuta-juta kat leha weh. Jatuh juta lah, subhanallah. Dan saya last mengerjakan umrah pada bulan 12 yang lepas. Itu pun dah ramai dah. Saya pergi bulan 9 sekali, bulan 12 sekali saya pergi. Selang 2-3 bulan je, 9 dengan 12. Bulan 9 tu tak ramai lagi. Bila datang bulan 12 pula, Allahu Akbar, subhanallah. Ramai benar. Tapi pihak kerajaan Saudi dia buat peraturan. Nak masuk ke tempat tawaf tadi, bukan semua orang boleh masuk. Hanya orang yang nak buat umrah, yang berpakaian ihram boleh masuk dalam tempat tawaf. Yang mana pakai baju Melayu bersamping ni, duduk sembahyang kat luar, tak boleh masuk dalam rawangan matah tadi. Sebab untuk menjadikan orang yang buat tawaf tadi tak sesak. Itu pada bulan 12, pada bulan 1. Sekarang bulan Ramadan, jumlahnya berlipat kali ganda. Maka peraturan ini menjadikan sekali sajalah. Tapi ini peraturan yang dia orang tetapkan. Daripada segi hukum tidak ada masalah nak pergi, nak buat apa kali pun tak apa, umrah dalam bulan Ramadan terpulanglah kan. Tetapi kerana masalah umum yang sekarang ini terlalu ramai, menunjukkan bahawa kemampuan ekonomi umat Islam sekarang cukup hebat. Sebab saya dimaklumkan bahawa umrah bulan Ramadan yang pertama tinggi lagi pada harga-harga biasa. Yang kedua, isu tentang hotel yang mahal sekarang ini. Kalau nak dapat harga dalam kalau Ramadan ni dalam 12-13 ribu, mungkin jauh lah. Kalau 8 ribu lagi jauh lah. Makcik 8 ribu, makcik datang naik bas. Makcik datang masjid naik bas. Ada yang datang subuh, mak isyak baru balik dia. Dah puasa pula kat masjid dia. Pasal jaraknya jauh dia. Nak dapat hotel yang dekat, belasan ribu, puluhan ribu sekarang ni. Tetapi walaupun demikian, orang tetap pergi. Sebab tuntutan untuk mengerjakan ibadah. Orang nak buat ibadah, harga macam mana pun orang pergilah buat macam mana. Tapi itulah menunjukkan bahawa ekonomi kita kukuh. Ekonomi umat Islam ni kuat. Maka nak pergi umrah tiap-tiap hari pun tak apa bulan Ramadan ni. Tapi kita tertakluk kepada peraturan dan syarat yang ditetapkan oleh yang menjaga Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka mereka menetapkan sekali saja yang mana boleh pergi, sekali sajalah. Jadi bagi saya yang mana dah pernah pergi, kalau nak pergi juga boleh. Tapi kita ambil fiqh al-aulawiyat, fiqh keutamaan. Kalau sekadar pergi sekali saja, duduk 14 hari, duduk 1 bulan, 14 hari je, sekali je boleh buat, tak payah pergilah. Jadi duit yang akak nak pergi tadi, duit yang Tuan Haji nak pergi tadi ni, Tuan Haji gunakan wakaf. Pergi masuk dalam tabung. Sekarang pihak Majlis Agama Negeri dah buat wakaf, Pusat Zakat pun dah buat wakaf. Ataupun kita boleh jumpa masjid yang nak buat wakaf, sekolah tahfiz, itu lagi besar ganjaran je daripada mengerjakan umrah yang berkali-kali yang dah jatuh sunat saja daripada kita. InsyaAllah. Allahu Akbar. Jadi betul sekalian, itu satu orang kata apa, saranan daripada yang bagi Datuk, iaitu berkaitan dengan kalau kita mampu, kita boleh untuk melakukannya kali, tapi lebih baik kita melakukan ibadah-ibadah lain yang lebih afdal, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan daripada Puan Laila Rosa. Banyak lagi kita akan kupas, banyak lagi kita akan jawab persoalan. Namun sebelum tu kita nak berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, Seindah Kasih. Kembali sebentar saja lagi, insya-Allah.
Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz Indah Kasih, biar tahu jangan keliru. Pakcik Leha, oi. Apa lagi kejutkan anak-anak yang masih tidur tu selepas bersahur tadi tu, untuk sama-sama tunaikan solat subuh terlebih dahulu. Lepas tu jom sama-sama kita duduk beramai-ramai mengambil ilmu pada pagi ini berkaitan dengan umrah di bulan Ramadan. Jadi sidang penonton sekalian, ada sebarang soalan yang ingin diajukan, boleh terus berhubung dengan kami di talian 1-800-881-677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi Datuk, kita nak teruskan lagi menjawab soalan pada sahabat Facebook kita. Soalan yang berikutnya daripada Puan Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum Datuk dan Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah ada adab yang perlu dijaga oleh jemaah umrah ketika menunaikan umrah di bulan Ramadan jika mereka adalah pasangan suami isteri? Dan bagaimanakah pula jika ada jemaah umrah wanita sedang datang haid, dan apakah halangan-halangannya yang tak boleh dilakukan pada ketika itu? Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih Puan Ruby Abu Bakar Ruby. Silakan Datuk. Baik. Yang pertama sekali, kita kena lihat kita sekarang berada di dalam bulan Ramadan. Nak pergi buat umrah dipersilakan, digalakkan, dialu-alukan. Apatah lagi kalau pergi dengan suami isteri. Cuma masalahnya ialah bulan Ramadan, kan? Kalau duduk dua sebilik lah suami isteri, kena jagalah sikit pantang larang dia. Kita takut bulan Ramadan ialah duduk pula jauh pada anak-anak, tak ada gangguan, kan? Duduk pula hotel relax je sembilan puasa pula dua-dua tu. Kalau melakukan perkara-perkara yang boleh membawa kepada hubungan badan suami isteri di siang hari di bulan Ramadan, yang tu yang perlu dielakkan. Perlu berhati-hati. Tapi kalau mereka tinggal 4 orang sebilik, 4 isteri dia bilik lain, suami dia 4 orang sebilik, 3 orang sebilik dengan kawan-kawan lain, itu tak ada masalah lah. Ya, habis-habis kuat dia pergi ke shopping ke, dia buka puasa ke, dia pergi sembahyang, tak ada masalah. Cuma masalahnya bila duduk berdua-duaan suami isteri tu, kena ingat, satu, kalau dalam ihram lah. Yang keduanya, kita sekarang ni berada di dalam bulan Ramadan, berkali-kali ganda tu. Ya, sebab kita pernah jumpa juga ada kes yang dah lah bulan Ramadan, dalam ihram pula buat benda yang tu pula. Jadi banyak tu. Itu dengan unta semua, dengan 2 bulan untuk turut semuanya ada, Kak, abang. Jadi abang-abang berhati-hati, abang, buat tenang. Jadi yang keduanya, orang wanita yang datang haid di dalam bulan di dalam dia mengerjakan umrah, sama je walaupun bukan dalam bulan Ramadan pun, jika dia datang daripada Madinah misalnya, dia nak buat niat umrah, misal dia boleh buat niat bersyarat lah. Okey, misalnya dia datang haid, katalah 2 hari bulan, kebiasaan dia sekarang 29 hari bulan. Jadi dia takut dia tak boleh nak buat umrah, maka dia boleh buat umrah bersyarat ketika dia berada di Bir Ali. Dia bimbang nanti dia bertolak, sampai sana tak boleh nak buat umrah. Jadi dia buat umrah dengan bersyarat. Baik, yang kedua, kalau dia dah datang haid waktu dia mengerjakan umrah, buat macam mana? Haid adalah haid lah. Nak buat macam mana? Itu ketentuan yang Allah Ta'ala bagi. Allah bagi cuti pada akak. Jadi akak relax je lah. Allah bagi cuti, tak payahlah yang menangis di Mekah tu. Pasal apa menangis? Pasal apa yang akak pergi waktu akak haid? Kita ni ada pilihan. Ya, punya banyaknya orang yang buat package umrah. Akak carilah tarikh yang tak kena dengan tarikh haid akak. Tapi itulah, nak pergi dengan suami, ajarlah suami pergi tarikh yang bukan haid akak. Kan kita boleh bincang. Untuk kita tarikh, kita boleh rancang bila nak pergi tu. Ini kita pergi umrah tarikh yang tu. Ini tarikh ni saya datang haid ni abang. Abang pula tarikh tu cuti, itu cuti dia. Kamu nak ikut ke tidak? Ikutlah. Akhirnya 14 hari sana menung tak buat apa-apa kan. Jadi abang-abang tolonglah toleransi sikit kepada isteri. Cari satu tarikh yang tidak ada mengena dengan tarikh haid dia. Ada pula yang kata, Ustaz, saya nak makan pil penahan haid. Ya, waktu buat umrah ni bulan Ramadan, saya nak habiskan Ramadan ni, saya nak makan pil haid, penahan haid. Ada. Dia kata orang lelaki puasa penuh. Akak pun nak puasa penuh agak. Akak nak makan pil penahan haid supaya sebulan akak puasa penuh. Akak haid itu bukan musuh akak. Dan bukan musuh orang perempuan. Itu adalah
satu benda yang Allah Ta'ala bagi pada orang perempuan. Yas'alunaka 'anil ma'id qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil ma'id. Allah Ta'ala bagi sebagai satu bentuk kasih sayang daripada Allah. Awak tak perlu sembahyang, awak tak perlu puasa, tapi qadaklah puasa nanti, sembahyang tak payah qadak. Jadi banyak kelebihan supaya kita berehat, sebab Allah Maha mengetahui yang paling sukar, yang paling banyak kerja, yang paling banyak beban sekali ialah wanita. Maka Allah bagi rehat. Sebab tu nama dia ABC. Allah bagi cuti. Jadi bagi saya, kalau akak nak makan pil penahan haid untuk puasa penuh sebulan, nombor satu, tanya doktor dulu. Yang kedua, minta izin daripada suami. Bagi saya, biarlah dia mengalir dengan biasa. Dengan biasa, normal saja. Itu adalah ketentuan Allah. Sebab saya takut banyak kes bila dia makan sekejap datang, sekejap tak datang, sekejap lagi pening kepala kat leher pula. Takut-takut memberikan kemudaratan kepada pihak wanita akibat daripada pengambilan pil penahan haid itu tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan daripada Kak Ruby kita. Kita nak beralih dengan soalan berikutnya dengan meraihkan pemanggil di talian. Assalamualaikum Tuan Haji Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Luqman dan juga Datuk Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Omar? Salam Ramadan. Saya salam Ramadan juga kepada Da'i. Saya alhamdulillah sihat. InsyaAllah. Silakan soalan pagi ni. Ya, soalan saya begini Datuk. Datuk ada menyebut tadi mengenai ganjaran ya, orang yang mengerjakan umrah pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Semua orang tahu Datuk ya, ganjarannya berlipat kali ganda. Saya nak tanya, apakah ganjaran ini berbeza dengan bulan-bulan yang lain tu? Jauh ke bezanya, macam mana ke ganjaran yang pada bulan-bulan yang orang mengerjakan di bulan yang lain selain dari bulan Ramadan ni? Satu lagi Datuk, mengenai apa yang Datuk cakap tadi, kalau dah pergi sekali itu tak payahlah pergi banyak-banyak kali, duit boleh disalurkan ke tempat yang lain. Soalan saya, apakah sama ganjarannya kita mewakafkan duit kita yang kita nak pergi ke umrah tadi, selain dari kita mengerjakan umrah ini, ganjarannya serupa ke macam kita mengerjakan umrah itu juga Datuk? Itu soalan saya Datuk dan Da'i. Terima kasih banyak Datuk dan Da'i. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Haji Omar. Dua soalan. Soalan kedua tu menarik tu, berkaitan dengan duit yang asalnya nak gunakan umrah bulan Ramadan tapi digunakan wakaf. Adakah ganjarannya memberikan setimpal dengan pengorbanan tak pergi umrah tu? Silakan tu. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Omar. Ganjaran melakukan ibadah ini berbeza pada beberapa keadaan. Yang pertama, berbeza pada tempat. Pahala, ganjaran, fadilat, kemuliaan berbeza kerana tempat. Misalnya semayang di Masjidil Haram tak sama ganjaran dia semayang di Masjid Nabawi. Teluk Bakung. Umpamanya lah kan, tak sama. Walaupun masjid kita di Malaysia ni paling canggih lah, masjid besar, aircon lo sampai naik kecut badan ni, ya Allah. Kapek pula tebal, sekali sujud tak nampak kepala. Tapi tak dapat mengatasi ganjaran Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa dan sebagainya. Jadi ganjaran itu berbeza kerana apa? Kerana tempat. Yang kedua, ganjaran itu berbeza kerana kemuliaan bulan. Kemuliaan bulan, kemuliaan situasi. Misalnya bulan Ramadan, memang ganjaran dia berbeza dengan apa yang kita buat pada bulan-bulan yang lain. Itu perbezaan yang kedua. Perbezaan yang ketiga ialah pelaku. Orang yang mengerjakan ibadah itu berbeza pahalanya dengan orang yang lain yang melakukan ibadah yang sama. Sebab misalnya orang yang duduk di saf yang pertama tak sama dengan saf hujung sekali, sayuk kat tepi pagar tu, tak sama ganjaran dia. Orang yang datang semayang berjamaah tak sama dengan ganjaran orang yang semayang tak berjamaah. Jadi pelakunya berbeza. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, jadi bila kita buat amalan di dalam bulan Ramadan, sudahlah amalan bulan Ramadan tu dah berbeza dengan bulan-bulan biasa, tiba-tiba dibuat pula pada bulan Ramadan itu di dalam Masjidil Haram yang berlipat kali ganda. Sudah pasti sedekahnya berlipat kali ganda, solatnya berlipat kali ganda, bertadarus dalam dia berlipat kali ganda, i'tikaf dalam dia berlipat kali ganda. Sebab tu orang berpusu-pusu datang. Berpusu-pusu datang sebab apa? Terlalu banyak ganjaran yang Allah janjikan diberikan kepada orang yang melakukan ibadah dalam bulan Ramadan. Baik, yang kedua,
Yang saya sebutkan tadi ialah orang yang dah berkali-kali mengerjakan umrah. Ada yang berkali-kali setiap tahun umrah Ramadan dia pergi, habis berpuluh ribu. Tapi jiran sebelah rumah dia miskin. Depan sekolah rumah dia tu anak yatim. Belakang rumah dia tu pula sekolah tahfiz. Allah, atap pun ambil tepi jalan, jumpa atap ni buat. Jadi ini yang saya katakan tadi, ada aulawiyat yang lain, ada keutamaan yang lain. Apa kata duit tuan haji tadi nak pergi umrah tadi, bantu rumah yang terbakar di belakang tu supaya dia dapat rumah yang baru. Apa kata duit hajah yang nak pergi umrah kali ke-10 ni, duit hajah tu bagi dekat Mahat Tahfiz ke, sekolah pondok ke, yang budak dia susah ni, bagi dekat masjid ke yang terbakar, bagi pada masjid yang nak buat bina baru kan, dan ianya pahala wakaf yang berpanjangan sampai mana haji mati pun, hajah meninggal pun, pahala masih berjalan. Jadi bagi yang pertama kali nak pergi, dipersilakan. Ni yang saya cerita ni dah berkali-kali, dan dia pula sudah bertemu dengan benda-benda yang memerlukan bantuan dia di hadapan mata dia, maka berikanlah yang di hadapan matanya. Wallahu a'lam. Insya-Allah, bantu kepada yang lebih memerlukan. Wakaf itu sendiri adalah satu bentuk sedekah jariah yang berpanjangan walaupun kita sudah meninggal dunia. Insya-Allah mudah-mudahan terjawab kedua-dua soalan daripada Tuan Haji Omar. Kita beralih kepada pemanggil berikutnya, Tuan Ilyas Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Tuan Ilyas? Salam Ramadan. Alhamdulillah sihat. Silakan soalan bagi. Datuk. Waalaikumsalam. Dan Dai, semoga diberi kesihatan. Amin ya rabbal Baik alamin. yang untuk menyampaikan ilmu. Amin amin. Silakan Saya Tuan Ilyas. mengenai dengan sponsor ni, tajaan. Aha. Jika seseorang itu berkali-kali macam Datuk kata tadi, pergi umrah dan dia bercerita dengan sahabat-sahabat dia, berapa kali hampapi, berapa kali kamu pergi, saya dah pergi berpuluh-puluh kali. Apakah jalan yang terbaik untuk seseorang yang berkali-kali pergi ini untuk buat tajaan ni? Bagaimanakah cara untuk buat tajaan? Adakah ganjaran yang diberi untuk menajak seseorang itu, pahala dia adakah sama atau melebihi daripada diri sendiri melakukan ibadah umrah itu? Dan soalan yang keduanya, apakah cabaran yang Ustaz katakan tadi di bulan puasa ni mengerjakan umrah jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain? Ia merupakan masa saya rasa untuk menjagakan dalam orang syarat-syarat orang tahu dalam perkara haram haji, dan juga dalam untuk menjaga puasa itu sendiri. Bagaimana cara yang terbaik? Adakah ilmu itu sendiri ataupun bagaimana cara yang perlu dilakukan oleh para orang yang mengerjakan umrah itu? Itu saja. Terima kasih. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Ilyas di atas dua soalan. Silakan Datuk soalan yang Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Ilyas kita. Tuan-tuan yang saya hormati, ada orang yang berkemampuan, duit banyak, jutawan, orang kaya, dia sponsor orang untuk mengerjakan umrah. Alhamdulillah, tahniah kepada syarikat, tahniah kepada individu, tahniah kepada korporat. Kadang dia taja Tok Imam, kadang dia taja orang miskin, kadang dia menaja Tok Bilal yang tak pernah pergi umrah. Dia sedekah pula. Jadi baguslah, pahala dia dapatlah kan, pahala bersedekah. Pahala tolong orang menunaikan haji, pahala tolong orang menunaikan umrah, besar pahala tu. Ya, kita bagi duit dekat dia pula 10,000 nak kau buat umrah. Besar ganjaran pahala. Adakah kita dapat ganjaran pahala? Dia kalau puasa macam tu. Ya, puasa ada hadis khusus. Kalau kau bagi dia makan, insya-Allah pahala puasa kau dapat. Dengan syarat kau pun puasalah. Jangan kau tak puasa pula. Tapi kalau semayang, kita tak boleh upah orang. Inilah saya bagi awak 1,000, pergilah semayang. Maka saya pun tak payah semayang lah, sebab saya dah upah orang 1,000. Saya dah buat kat masjid, so tak perlulah saya semayang. Jangan cakap macam tu. Dia tak sama. Begitu juga dengan haji. Saya memang saya tak pergi haji, tapi saya sponsor orang tiap-tiap tahun pergi haji. Jadi pahalanya seolah-olah pergi haji lah. Mana pula awak kias macam puasa. Walaupun saya jangan macam tu bang, puasa abang kena puasa juga, baru abang dapat pahala itu. Jadi tuan-tuan, melainkan kalau dia sakit, dia uzur dan sebagainya, dalam bab puasa tadi. Jadi kita dapat pahala sedekah kerana
membantu orang menunaikan haji atau umrah. Tetapi kalau kita belum buat haji, maka itu bukan dikira sebagai kita dapat haji dah. Aku tak payah buat haji dah. Cuma kita dapat pahala untuk bersedekah. Baik. Yang kedua, pantang larang ketika ihram. Sama ada ihram umrah atau ihram haji, dia ada pantang larang dia kan. Cuma haji panjang lagi, ada haji tamattu', haji qiran, ya, macam-macam haji ifrad. Kalau umrah tu umrah lah, tak ada umrah tamattu' pula kan. Jadi umrah lah, mungkin umrah sangat ringan nak dibandingkan dengan haji ya, yang lama haji tempoh dia. Jadi tetapi pantang larang ihram tetap pantang larang ihram, sama saja. Cuma sekarang ini kita berada dalam bulan Ramadan. Tak ada apa-apa bulan Ramadan, bulan biasa. Cuma saya sebutkan tadi, kalau kita tinggal sebilik dengan isteri kita berdua, tetaplah kita hormat bulan Ramadan. Kalau nak berseronok pun, tunggu buka puasa. Orang bang maghrib, seronoklah. Sebab saya takut terbabas. Bukan kata di Mekah, bukan kata buat umrah saja. Di Malaysia ni pun. Kan katalah cuti Sabtu Ahad, duduk orang atas katil, kamu pegang aku pegang kamu, kan buka puasa kang. Kan batal kang. Jadi kalau boleh bulan Ramadan kita ada. Ini aku siang hari ni. Siang hari tak boleh. Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Belah malam okey. Ya, nak berseronok ke, nak tunjuk romantik ke, takut terbabas. Itu sahaja. Baik di Malaysia sama, di Mekah pun sama ketika mengerjakan umrah. Itu sahaja. Jadi itulah di antara cabaran yang perlu dihadapi. Jadi kita perlu tabahlah. Sedangkan Nabi sendiri pun ikat tali kain bila mana bulan puasa ni. Maksudnya kena tahan kita punya nafsu kita, insya-Allah. Mudah-mudahan terjawab soalan daripada Tuan Ilyas kita. Banyak lagi perbincangan berkaitan dengan tajuk kita umrah di bulan Ramadan. Kita berhenti berehat seketika, kembali sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz, Indah Kasih, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bersama-sama rancangan Tanyalah Ustaz. Indah Kasih, biar tahu, jangan keliru. Pada pagi ini kita berbual, berbincang, menjawab soalan berkaitan dengan topik kita umrah di bulan Ramadan. Mungkin juga di antara penonton kita pada saat ini sedang mengerjakan umrah. Selamat mengerjakan umrah dan juga selamat berpuasa. Mudah-mudahan pahala puasa, pahala umrah dapat seiring dan juga sekata, insya-Allah. Kepada sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita, seperti biasa, jom sama-sama tekan butang like tu banyak-banyak, biar ramai orang tahu tentang kita punya rancangan Tanya Ustaz ni. Dan juga jangan lupa untuk kita sebarluaskan ilmu yang kita dapat berkaitan dengan umrah di bulan Ramadan ini dengan menekan butang kongsi. Kita sama-sama berkongsi ilmu yang kita dapat pada pagi ini. Mudah-mudahan menjadi saham pahala yang berpanjangan sampailah walaupun kita sudah meninggal dunia, masih lagi kita mendapat pahala disebabkan kita berkongsi ilmu, insya-Allah. Kita masih lagi nak bincangkan topik berkaitan dengan umrah di bulan Ramadan, dan kita nak raikan soalan berikutnya, Datuk, daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk, ada yang menyatakan kurma dan air zam-zam merupakan juadah berbuka yang paling nikmat di tanah suci, serta mereka tidak terlalu memikirkan menu berbuka dan sahur ketika di sana. Mengapa mereka berkata begitu, Datuk? Terima kasih atas pencerahan. Terima kasih Puan Intan di atas soalan. Silakan, Datuk. Ya, bukankah Nabi SAW sebut, dia di antara kelebihan orang yang berpuasa, nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada mereka, dua kenikmatan, ketika berbuka dan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ketika berbuka ni, makan apa pun nikmat dah. Sungguh bukan kata kurma dengan air zam-zam ya. Kita hari ni kalau dapat air serbat, meleleh pula, lega dah kan. Kena pula air jagung pula, buh susu pula, kuning pula, kat buh air batu meleleh pula. Ustaz, Ustaz, aku tanpa Ustaz ni kan, buat tenang tuan-tuan. Saja musik dan Luqman ni tuan-tuan. Itulah kenikmatan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang berpuasa. Jadi persoalan dia, Ustaz, kenapa orang yang berbuka puasa di Mekah, di Masjidil Haram khususnya, contohlah
nikmat dah buah kurma tu, memanglah dah lapar. Benda lapar ni apa pun sedap bagi dia. Tetapi itulah nama dia keberkatan. Minum air zam-zam, bukan setakat air zam-zam. Kita tengok di sana. Dulu lah, sekarang saya tak pastilah sebab dia ada peraturan baru ni, saya no comment lah. Dulu orang berebut untuk memanggil kita buka puasa yang dia jamu. Dia orang puasa simple je, tak macam kita ni buffet apa nama sampai sambung meja, kopi table buat mari pada dua orang tamu sama-sama gini kan. Dia orang hampur plastik je. Dia bubuh apa nama kopi panas, syai dan sebagainya, ada air kurma, bukan kurma apa zam-zam saja kak. Air kopi pun ada, cerik panas pun ada, roti pun ada, kurma pun ada, dan dia berebut panggil orang. Marah. Kalau kita bangun, lari marah dia. Dia panggil kita balik. Ini budaya orang Arab. Saya tengok baru ni di Sudan. Dia tahan kereta tengah jalan. Waktu maghrib tahan, lori tahan, bas suruh berhenti. Kita ingat dia buat apa? Rupanya suruh turun makan dia punya makanan. Sampai tahap macam itu nak dapat pahala tu. Kita pula setengah daripada kita ni tuan-tuan, abang ni tak nak hantar ke kuih pada Kak Nak sebelah tu. Hei, kita pun beli. Hei, aku beratur punya panjang pasal Ramadan kan senang-senang bagi pada orang. Senang beratur nasi Arab, nasi kita pula tuan-tuan duk fikir beratur, fikir parking lah apalah, tiba-tiba nak hantar pada jiran sebelah. Oi, marah kita. Pandai dia nak dia beli dia. Berbeza dengan orang sana, tarik tangan, marah dia. Paksa kita. Ini budaya. Dan makan kurma pula, Allahu Akbar. Besar-besar kurmanya, memang lazat, memang nikmat. Itulah nama dia keberkatan air zam-zam. Minum tu alhamdulillah kenyang. Kenyang dengan air zam-zam. Tapi bukan itu saja. Nanti dia orang balik hotel, dia orang makan juga kau oi. Hotel sediakan makan juga. Restoran di atas ni penuh kau oi. Jadi insya-Allah wallahu a'lam. Boleh juga nak makan. Memang nikmat berbuka tu makan, kadang-kadang air kosong pun kita dah Allah Akbar rasa macam air sarbat. Awal betul kita bersembang tentang minum ni Datuk. Jadi mudah-mudahan kita semua masih lagi terjaga kita punya puasa insya-Allah. Jadi kita nak beralih dengan pemanggil berikutnya Datuk di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i dan Datuk. Ya, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Selamat berpuasa Tuan Ina. Ya, sama puasa. Saya begini. Bagaimanakah kedudukan seseorang yang mampu dari segi zahir dan batin untuk mengerjakan umrah di bulan Ramadan, tetapi tak ada keinginan untuk melaksanakan. Dia lebih suka pergi melancong. Jadi soalan saya, bagaimana situasi sifat orang yang sedemikian? Itu soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas pemanggil kita. Jadi Datuk, jawapannya Datuk, silakan. Hukum mengerjakan umrah ni sunat. Sunat. Apatah lagi kalau dia biasa pergi dah. Tiap-tiap tahun dah pergi dah. Jadi kalau dia tak nak pergi, tak ada hukum apa pada dia. Benda sunat. Kan? Kalau dia tak pergi pun tak apa. Macam saya tahun ni saya tak pergi. Kan? Tak pergi juga. Dia tak ada pun masalah. Kita buat benda yang lain. Banyak lagi ibadat yang kita boleh buat di Malaysia ni. Sebab kita lihat terlalu ramai orang di sana. Berebut-rebut dan sebagainya dan macam-macam masalah ni. Baik kita buat satu benda yang tak menimbulkan masalah pada kita. Lainlah kalau tak pernah pergi haji misalnya. Tak pernah pergi haji, duit banyak, mampu sihat tubuh badan, tak mau pergi haji. Yang ni Haji Ismail. Yang ni yang kena ingat haji. Saja tak mau pergi, bukan kata tak nak pergi, daftar haji pun tak nak. Kita bimbang orang yang mampu, yang sihat, yang layak untuk mengerjakan haji, tetapi saja-saja tidak mau pergi mengerjakan haji, kita bimbang, kok nanti dia mati dalam keadaan Majus ataupun Nasara. Itu yang kita bimbang, na'udzubillah min zalik. Jadi bagi abang-abang, akak-akak yang ada kemampuan, pergilah daftar
di tabung haji misalnya untuk mengerjakan haji. Niat kena ada untuk kita buat haji. Jangan kita mampu saja-saja tak mau pergi. Ini adalah rukun Islam, bang. Ya, wallahu a'lam. Allah Akbar. Jadi kadang-kadang mungkin ada yang berpandangan bahawa mengerjakan haji ni payah daripada umrah. Tapi sebenarnya itu yang kita nak belajar di sebalik ibadah haji tersebut. InsyaAllah saya jawab soalan daripada sahabat penonton kita, penanya kita sebentar tadi. Kita nak beralih dengan penanya yang berikutnya. Tadi Tuan Haji Ismail, Datuk. Sekarang ni kita beralih dengan penanya kita yang setia, Tuan Haji Tukinon Talian. Assalamualaikum Tuan Haji Tukinon. Waalaikumsalam Datuk dan Da'i Luqman. Tukinon Apa khabar Tuan Haji Tukinon? Baik, alhamdulillah. Salam Ramadan ini. Okey, persoalannya Ustaz saya nak Silakan. tanya. Banyak orang pergi umrah iaitu di bulan Ramadan. Maknanya dia nak kerjakan doa lah agaknya dekat Masjidil Haram, dekat Madinah. Kononnya doa kerana makbul. Jadi saya minta pandangan Ustaz, adakah kat Malaysia ni kita berdoa tak makbul ke macam mana Ustaz? Sedangkan masjid sana, masjid sini sama juga bukan? Itu je kan? Minta pandangan daripada Ustaz, betul ke? Itu saja soalannya Ustaz pagi ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Tukinon di atas soalan berkaitan dengan doa ni. Sebab tu saya katakan tadi, kelebihan beribadat di sesuatu tempat menjadikan ianya berbeza pada tempat yang lain. Kelebihan mengerjakan sesuatu ibadat pada masa tertentu berbeza dengan masa yang lain. Kelebihan mengerjakan ibadat oleh orang yang tertentu berbeza pahala ganjaran dengan orang yang lain. Jadi di sini kita lihat Mekah, Masjidil Haram tidak sama dengan masjid kita di Malaysia. Memang tidak sama. Masuk dalam Masjidil Haram, sembahyang dalam dia tak sama dengan kita masuk dalam masjid di kampung kita, tak sama. Di sekitar Kaabah tu saja ada tempat-tempat yang mustajab berdoa. Ya, tengok Kaabah tu saja dapat dapat pahala. Begitu juga berdoa, ya, di Multazam misalnya, duduk dalam Hijir Ismail berdoa dan sebagainya. Ini adalah di antara tempat-tempat yang mustajab berdoa. Tetapi bagi kita yang tak mengerjakan umrah, kita di Malaysia ni pun boleh mustajab doanya. Kan Nabi sebut dalam hadis-hadis kelebihan-kelebihan orang berpuasa. Orang puasa ini doanya mustajab. Jadi walaupun kita tak dapat mengerjakan umrah kerana kekurangan wang, kekurangan masa kerja, orang terlalu ramai, visa tak dapat dan sebagainya, waktu kita berpuasa ni kita berdoa. Waktu nak berbuka nanti kita berdoa. Waktu bersahur kita berdoa. Waktu lepas solat kita berdoa. Waktu di antara dua khutbah Jumaat kita berdoa. Waktu hujan kita berdoa. Jadi inilah dia, di Malaysia ni pun boleh juga berdoa. Tetapi tidak dapat kita menafikan bahawa di tempat yang di Mekah tadi adalah di antara tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Lebih daripada kita tak dapatlah di tempat kita, tak sama tu. Wallahu a'lam. Tak sama, bergantung juga pada lokasi. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan daripada Haji Tukinon kita. Jadi Datuk, banyak kita nak bualkan. Namun sebelum tu kita nak berhenti berehat juga sekali lagi. Jangan ke mana, terus kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz Indah Kasih kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Biar tahu, jangan keliru, sama-sama kita mengambil ilmu yang mahal pagi ini berkaitan dengan ibadah umrah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan perkongsian kita pada pagi ini memberikan kita satu semangat. Mungkin selepas ini sekiranya ada kita diberikan, dikurniakan rezeki yang lebih untuk kita sama-sama dapat mengerjakan ibadah umrah di dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Jom kita nak beralih dengan soalan berikutnya dengan meraihkan soalan daripada sahabat kita Mentari Senja. Assalamualaikum dan selamat berpuasa Datuk dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Bolehkah kita berbuka puasa ketika umrah kerana kita dibolehkan berbuka puasa ketika musafir? Soalan keduanya, adakah kita juga dibolehkan berbuka dengan niat untuk menguatkan stamina ketika menunaikan umrah ketika berpuasa? Sekian, terima kasih. Satu soalan menarik ni tu. Silakan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, berpuasa itu wajib. Umrah tu sunat.
Kan? Takkan kita nak tinggalkan benda yang wajib hanya kerana nak dapat ganjaran sunat. Puasa tu rukun, umrah bukan rukun, umrah sunat saja. Jadi nak dapat pahala sunat tinggal perkara wajib, tak kenalah di situ. Tapi dia kata saya musafir ni, saya sekarang musafir Ustaz. Musafir kan boleh dibukakan puasa. Masalah dia musafir awak tu, awak dah niat nak tinggal di Mekah tu, di Madinah tu 14 hari. Bila dah awak berniat duduk di situ lebih daripada tepat, itu bukan musafir lagi dah. Jadi kena ingat di situ, teruskan puasa dan buatlah umrah. Dan kita kena ingat bahawa kita bukannya buat apa waktu umrah. Bukan macam di Malaysia ni beratur pasal Ramadan. Kita bukan buat kerja, umrah, duduk saja dalam hotel baca Quran. Jadi di mana yang kata penatnya untuk mengerjakan umrah tadi, nak mengerjakan puasa. Kalau kita nak buat umrah, kita boleh buat belah malam. Pun salah belah malam tak ada, penat belah pagi boleh buat, kita buat pukul 12 malam. Kemudian kita sahur pukul 3-4 pagi, selesai masalah. Esok pagi tidur je lah. Jadi tak ada sebab untuk kita berbuka puasa hanya kerana nak mengerjakan umrah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi juga yang soalan kedua pun telah terjawab dengan soalan yang pertama tadi, insyaAllah. Jadi jangan kita nak, disebabkan nak mengerjakan umrah, kita meninggalkan pula benda yang wajib, yakni berpuasa di bulan Ramadan. InsyaAllah terjawab soalan tersebut. Kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Mak Itun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Umrah di bulan Ramadan, adakah umrah di bulan Ramadan lebih baik dari bulan-bulan yang lain? Apa bezanya Ramadan dengan bulan-bulan yang lain? Terima kasih Ustaz. Silakan tu. Baik, tadi soalan pada sahabat kita tadi tentang bolehkah buka puasa kerana musafir. Ya, kita telah membincangkan perkara ini semalam. Ya, masalah dia musafir itu memang diharuskan berbuka puasa. Tengoklah musafir jenis apa. Kalau dia musafir tu tak mudaratkan dia, senang kerja dia, duduk dalam aircon tidur je, maka berpuasa itu lebih afdal pada dia. Tak payahlah nak buka. Tapi kalau musafir tu mudaratkan dia, ya, kalau dia lapar nanti dia hypo, bila dia hypo dia bawa kapal terbang, tak sampai airport KLIA, tak ke mana, airport mana pula dia bawakan, gini menung pilot. Kalau gitu buka lah puasa, sebab dia tu nak jaga beratus orang di belakang tu, dan kebetulan dia pun ada penyakit pula. Nanti kalau dia tak makan, timbul masalah pada yang lain. Jadi kalau dia puasa, dia boleh elok, tak ada apa masalah, maka afdal dia berpuasa ketika dia musafir, itu lebih afdal. Baik, dia kata umrah di bulan Ramadan, adakah umrah bulan Ramadan lebih baik daripada bulan-bulan yang lain? Dia hadis sahih yang kita bacakan tadi, ganjaran mengerjakan umrah di bulan Ramadan ini seolah-olah kita mengerjakan haji ganjaran dia. Jadi apa kelebihan Ramadan? Bulan Ramadan, memang bulan Ramadan ialah bulan yang terbaik sekali. Bulan yang satu-satunya yang Allah Ta'ala sebut nama dia dalam Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Bulan diturunkan Al-Quran, bulan di dalamnya ada Lailatul Qadar, bulan di dalam dia yang sunat dapat pahala yang wajib. Begitu banyak pahala yang diberikan, seolah-olah pintu syurga terbuka seluas-luasnya, pintu neraka tertutup bagi orang yang mengerjakan ibadah di dalam bulan Ramadan. Ini pesta ibadah, madrasah ibadah. Jadi jangan kita kata apa kelebihan Ramadan pada bulan lain. Banyaknya. Cuma hari ini kita menyempitkan Ramadan. Ramadan ialah bulan bazar. Sampai ada orang yang tak sebut bulan Ramadan, dia sebut bulan puasa. Tapi pandai pula bila sebut Ramadan, bazar Ramadan. Tak sebut pula bazar puasa. Jarang pula kan. Sebutlah pula bazar puasa. Tapi bulan-bulan puasa, sebut bulan Ramadan. Ramadan. Biasakan lidah kita sebut Ramadan, sebab istimewanya Allah pun sebut dia Ramadan. Mari kita pula bulan puasa tu dia. Nak ke mana yo? Bazar Ramadan. Pandai pula engkau bazar Ramadan tu dia. Jadi bila kita meletakkan dia Ramadan, dia mesti istimewa. Istimewanya orang yang semayang berjamaah di bulan Ramadan. Istimewanya orang yang solat subuh berjamaah di bulan Ramadan. Istimewanya orang bersedekah pada bulan Ramadan. Semuanya berbeza. Awal-awal mukaddimah saya kata tadi, berbezanya ibadat, salah satunya ganjaran berbeza kerana masa, bulan, ketika, waktu.
Dan sekarang kita berada pada bulan Ramadan. Apa-apa pun berbeza dengan bulan-bulan yang lain. InsyaAllah berbeza. Dengan kita lakukan dalam bulan Ramadan ni, pastikanlah kita tambahkan kebaikan kita, lakukan ibadah, mudah-mudahan kita menjadi orang bertakwa. InsyaAllah. Mudah terjawab soalan tersebut, kita beralih dengan soalan berikutnya dengan meraihkan pemanggil talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Rohani, apa khabar? Ya, alhamdulillah sihat. Silakan soalan pagi ni, Ibu Rohani. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ingin bertanya biar tahu jangan keliru. Ya. Katanya kalau pergi umrah di bulan Ramadan, pahalanya sama macam menunaikan haji. Sebab kita ni umat Islam diwajibkan haji sekali aja seumur hidup kan. Tapi setiap bulan Ramadan pergi umrah, jadi kita dapat banyak pahala haji ya. Itu aja soalan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Datuk? Ya, macam orang yang bersalin lah. Orang yang mengandung, orang yang bersalin, berapa banyak pahala haji dia dapat. Pahala haji juga. Kan? Jadi kalau kena anak dia 8 orang, ya Allah banyak haji kamu lihat. Hajar. Tak pun ringkaskan senang, hajas. Bukan. Bukan macam tu Kak Nak. Ganjaran pahala berapa kali pun kita dapat. Kalau kita tiap-tiap tahu pergi umrah dalam bulan Ramadan Kak Rohani, kita dapat ganjaran pahala, bukan kita dapat haji. Ganjaran pahala tu makna tuntutan haji tak selesai. Kefarduan haji bagi yang belum menunaikan haji belum selesai dengan sebab dia mengerjakan umrah dalam bulan Ramadan. Tak sama. Ya, kefarduan belum lagi, tak habis lagi. Cuma dia dapat pahala, dapat ganjaran. Yang tu, yang besarnya pahala tu. Jadi tak payahlah kita kecil hati kalau kita ni, aku ni dah daftar haji. Bila nak pergi haji? 2084. Lamanya. Itu pula kalau campur dengan umur aku sekarang 160 tahun baru dapat. Maknanya dia daftar haji tu 2084. Tak apalah Kak, nak dapat ganjaran haji, Kak buat umrah dalam bulan Ramadan dulu. Itu maksud dia. Dapatlah pahala, tetapi tuntutan haji tak selesai lagi. Maka dia pergi tiap-tiap tahun buat umrah dalam bulan Ramadan, maka besarlah pahala dia. Tetapi saya katakan tadi, sekarang ni banyak pula halangan-halangan dia. Alangkah baiknya kalau kita yang dah pergi berkali-kali tadi tak pergi pada tahun ini. Contohnya, niat duit tadi ni kita bagi pada yang boleh kita dapat pahala yang lain. Wakaf untuk anak yatim, wakaf masjid, wakaf buat surau, wakaf buat tahfiz, bantu sekolah-sekolah pondok yang memerlukan dana-dana yang banyak untuk pembangunan sekolah mereka. Allah. Jadi Datuk, tambah sikit lagi tu, kalau kita sponsor orang untuk melakukan ibadah dalam umrah dalam bulan Ramadan, kita dapat pahala haji itu juga ke Datuk? Dapat pahala sedekah. Dapat pahala sedekah. Ya, kita dapat pahala bersedekah. Ganjaran tu mudah-mudahan Allah bagilah niat. Tengok dia apa-apa pun bergantung innamal a'malu binniyat. Bergantung kepada niat kita. Ya, mudah-mudahan kita dapat pahala ganjaran bersedekah, membantu orang menunaikan umrah, dapat pahala pada kita. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita memberikan semangat kepada kita lah yang berkemampuan tu, untuk kita bantu juga saudara-saudara kita yang mungkin selama ni nak sangat rasa pergi umrah di bulan Ramadan. Jadi kita sama-sama kita bantu, insyaAllah. Jom kita balik dengan soalan berikutnya Datuk. Daripada Puan Siti Nurbaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah fadilat Lailatul Qadar itu boleh menjadi niat seseorang untuk memperolehi malam istimewa itu di bulan Ramadan bagi mereka yang berkemampuan mengerjakan umrah di Tanah Suci pada bulan Ramadan yang penuh berkat ini? Mohon pencerahan Datuk. Terima kasih. Sebab itu kita lihat bagi setengah warga Arab pada 10 malam yang terakhir mereka ambil cuti. Memang mereka i'tikaf berduyun-duyun. Sekarang ni 10 yang Ramadan yang pertama, kita katalah dalam 60% yang datang memenuhi ruang di Masjidil Haram dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok 10 malam yang terakhir, subhanallah, ya, daripada mana datang manusia ni. Sebab mereka nak cari 10 malam yang terakhir tu, di dalamnya mungkin ada Lailatul Qadar yang disebutkan. Maka mereka semayang, buat umrah, menghidupkan masjid, menghidupkan malam, baca Quran dan sebagainya, sebab mereka nak cari Lailatul Qadar. Dan bagaimana pula dengan orang yang tak pergi Mekah? Memang tak boleh nak pergi pun, ramai terlampau. Saya tengok di Malaysia dah ada satu bentuk orang yang ambil cuti pada 10 hari terakhir
dan beriktikaf di masjid pada malam-malam akhir Ramadan. Ada yang bawa keluarga dia tidur di masjid, bentang tika, duduk atas kapet, tidur semua, makan, buka puasa, sahur sama, mulai buat sama. Dah ada dah budaya tu di Malaysia sekarang. Alhamdulillah. Saya tak suruh tuan-tuan ambil cuti, saya tak suruh tuan-tuan bercuti dengan keluarga hari itu duduk di masjid, tak. Tapi kalau boleh buat, mungkin yang dah pencen boleh buat. Mungkin adik-adik yang habis SPM, yang duk tunggu result SPM, tak tahu nak buat apa, main lato-lato je, ambil pergi masjid. Pergi masjid, hidupkan Lailatul Qadar, cari Lailatul Qadar. Ni adik-adik SPM duk ada berapa ratus ribu yang periksa baru ni, lebih daripada 300,000 orang. Bayangkan kita hidupkan masjid. Semua anak-anak geng kita datang masjid. Cantik punya tuan. InsyaAllah. Jadi ini satu peringatan daripada bermain lato tu. Adik-adik SPM tu boleh untuk kita mengimarahkan masjid kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat pahala yang berlipat kali ganda. InsyaAllah. Jadi sahabat sekalian, balik kita akan bincangkan berkaitan dengan umrah di bulan Ramadan. Namun sebelum tu kita nak labuhkan tirai terlebih dahulu TV3. Saksikan sambungannya TV9 sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz Inah Kasih kembali sebentar saja lagi. InsyaAllah. Sahabat sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Kiru. Tanyalah Ustaz Seindah Kasih, mudah-mudahan kasih kita sentiasa bertahun. Jadi sahabat sekalian, di antara perkara-perkara yang kita boleh lakukan selepas kita menyaksikan rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini, antaranya kita boleh teruskan lagi membaca Al-Quran, khatam. Kalau boleh kita khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan, ini satu ibadah yang baik. Antara lagi kita boleh juga melakukan ibadah-ibadah lain, sebagai contohnya beriktikaf di masjid dan surau, ataupun kita melaksanakan juga berkongsi ataupun terus lagi menambahkan ilmu kita di tempat-tempat di luar sana. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat ganjaran pahala dan juga kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai tarbiyah ataupun madrasah tarbiyah untuk kita meningkatkan kualiti ibadah kita, insya-Allah. Masih lagi kita berbincang berkaitan dengan umrah di bulan Ramadan. Insya-Allah dalam baki masa yang tinggal ini kita nak raikan beberapa lagi soalan daripada sahabat-sahabat kita. Dan soalan berikutnya daripada Jejak Yang Hilang. Assalamualaikum Datuk dan Dai serta kru-kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah sekiranya seseorang yang menyimpan niat dan menunggu untuk mengqadakan segala solat yang tertinggal, kiraan gandaannya berbeza sekiranya dilaksanakan di tanah suci, apatah lagi di bulan Ramadan? Bagaimana Islam memandang niat yang sebegini? Dan soalan seterusnya, apakah kesempatan berpuasa di tanah suci seseorang itu dianggap istimewa dan terpilih? Mohon pencerahan dari Datuk. Terima kasih. Silakan Datuk. Baik, terima kasih kepada Jejak Yang Hilang. Kalau kita meninggalkan sembahyang dengan sengaja, ataupun tak sengaja, wajiblah kita mengqadakkan sembahyang kita tu. Dan mengqadakkan sembahyang itu kenalah buat dengan segeranya, melainkan atas sebab-sebab misalnya terlalu lama dia sembahyang sakit, menghormati waktu, misalnya duduk di hospital contohnya 6 bulan, dia terpaksa bertayamum, dia terpaksa buat sembahyang, menghormati waktu dan sebagainya, maka dia perlahan-lahan lah dia buat, sebab dia pun tak sihat untuk mengqadak dia. Tetapi kalau kita meninggalkan sembahyang dengan sengaja, tengok bola, main bola, tak sembahyang, main lato-lato sampai tak sembahyang, maka berdosa. Meninggalkan solat dengan sengaja, wajib qada awal. Jangan kita pula, tak apa, saya ada tinggal dalam 50 waktu, so saya nak qada dalam bulan Ramadan lah. Sebab apa? Pahala berganda-ganda. Jangan kak, jangan abang buat macam tu bang, buatnya abang mati. Bulan Rejab tu macam abang meninggalkan sembahyang dengan sengaja bang. Jadi jangan kita anggap kita saja-saja nak qada dalam bulan Ramadan itu pahala berganda-ganda. Tak. Jangan. Begitu juga untuk kita menyambung silaturahim. Tunggu bulan puasa lah saya nak ni sambung silaturahim. Kenapa tak bulan Syaban je? Awak kan tak apa, bulan Ramadan lah. Jangan tunggu. Takut. Okey. Dan jangan juga kita nak buat satu-satu benda selepas habis Ramadan. Bila awak nak sedekah ni, saya nak sedekah pagi raya. Kenapa? Yelah duit raya.
Kenapa tak sedekah pada bulan Ramadan? Dia dua keadaan yang berbeza tu. Bulan Ramadan buat amalan banyak, tetapi ada benda yang kena buat cepat sebelum Ramadan. Ini harap kepada jejak yang hilang ni tolong fahamlah. Yang keduanya ialah tentang apakah kesempatan berpuasa di tanah suci itu dianggap istimewa dan terpilih. Siapa yang dapat pergi umrah, apatah lagi dapat mengerjakan haji, dipanggil dengan panggilan istimewa, Duyufur Rahman, iaitu tetamu-tetamu Allah yang Maha Pemurah. Bukan senang nak pergi umrah, bukan senang nak pergi haji, duit yang banyak, tenaga yang kuat, kemudian kesusahan. Apa ada ustaz, umrah senang, tak adanya susah. Abang, umrah pun susah abang. Dah sampai dekat hotel tak ada, abang nak duduk di mana? Beritahu saya masa datang sekali umrah tu, jemaah tu tak ada bilik. Udah duduk di balcony di lobi hotel tu. Apa dia orang ni duduk sini malam makcik kat lihat haji bidik semua ada ni. Saya tanya kat dia, kenapa tuan haji duduk sini 2 hari ni? Baru saya perasan tak ada bilik minta air. Depa kata tak ada bilik, kami duduk tunggu bilik kosong. Takkan package berkata macam mana? Package dah kata ni depa tak ada bilik semua. Woi, bayangkan tuan-tuan, nak mandi susah, nak ke tandas susah, orang perempuan macam mana? Belum masuk lagi kena tipu, belum masuk lagi Allah macam-macam. Jadi jangan kita kata bahawa umrah tu senang. Masing-masing rezeki lah. Tetapi kita kena ingat, tok-tok guru kita dulu belajar di Mekah berpuluh-puluh tahun. Mereka duduk di Mekah daripada kecil sampai mereka dewasa. Mereka belajar dengan guru-guru di Masjidil Haram berpuluh tahun. Mereka i'tikaf, mereka semayam, mereka buat umrah, mereka buat haji dengan senang. Tetapi apa yang mereka buat di situ? Mereka pulang ke tanah Melayu. Orang ni pulang ke tanah Melayu. Sebab apa? Sebab mereka nak buka sekolah. Mereka nak buka pondok di Kelantan, di Terengganu, di Perak, di Kedah, di Pahang, di Johor. Mereka ni adalah orang-orang yang duduk di Mekah berpuluh-puluh tahun. Kalaulah mereka kata, aku duduk di Mekah ni pahala lagi besar daripada duduk di tanah Melayu, aku tak nak balik lah, aku nak sembahyang je di sini. Tapi mereka balik ke tanah Melayu, ke semenanjung kita. Sebab apa? Sebab mereka ada misi yang lagi penting, misi yang lagi besar, nak menyebarkan dakwah. Dengan dakwah yang mereka sebarkan melalui pondok pengajian masing-masing ni tuan-tuan, orang Islam di tanah Melayu yang tak boleh kesempatan mengerjakan haji, yang duduk di Mekah pada masa itu tak berkesempatan, mereka dapat ilmu yang sangat banyak daripada ulama-ulama yang pulang daripada tanah suci pada masa itu. Jadi sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, jangan kita mengatakan bahawa yang kita di Malaysia ni ibadat kita leceh lah apa. Jangan. Bergantung kepada individu tu juga. Ya, kalau kita di Malaysia ni orang yang baik, orang yang bertakwa dan sebagainya, taklah di mana pun ibadat engkau jadi hebat. Walaupun kau tak pergi ke Mekah sekalipun buat umrah pada bulan ni, tapi ibadat yang kau buat di Malaysia, di negeri mana pun kau duduk, maka tetap dapat. Sebab itu tingkatkan ketakwaan, tingkatkan kualiti puasa kita ni supaya kita dapat ganjaran. Dan akhirnya seperti mana yang Naim Luqman sebutkan tadi, la'allakum tattaqun, ganjaran takwa yang Allah janjikan pada kita, insya-Allah. Insya-Allah kena tingkatkan kualiti dalam ibadah kita. Di mana-mana pun insya-Allah ada ganjaran di sisi Allah SWT, insya-Allah. Jadi mudah terjawab soalan tersebut, kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Puan Salarasi Cici. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah bentuk-bentuk cabaran yang perlu kita ketahui apabila ingin mengerjakan ibadah umrah di bulan Ramadan, ataupun persiapanlah untuk kita mengerjakan ibadah umrah di bulan Ramadan? Dan soalan kedua, boleh Datuk kongsikan bagaimana tips-tips untuk mudah kita hidupkan dan lakukan qiyamul lail di sebelah malamnya dan merebut peluang dan ruang yang ada dengan bersedekah, kerana di sana semua orang berebut-rebut ingin melakukannya. Mohon Ustaz kongsikan. Jazakumullahu khairan katsira. #biar tahu, jangan keliru. Terima kasih Puan Salasi. Silakan Datuk. Ya, cabaran yang pertama sekali ialah masalah keuangan. Dan selalunya cabaran umrah dalam bulan Ramadan ini lebih mahal daripada bulan-bulan biasa. Ada orang yang pergi umrah, dia menggunakan DIY. Dia kata dia tak gunakan package, dia gunakan tak gunakan travel, dia gunakan DIY. Dia ambil lesen visa turis dan dia buat DIY saja. Terpulanglah. Ya, risiko tanggung sendirilah. Ya, kita buat dengan package dan sebagainya itu
untuk memudahkan urusan kita. Kita insurans ada, kalau ada kematian ada orang yang uruskan, sakit ada orang yang bawa kita ke hospital. Ya, sebab urusan di sana terlalu ramai. Ya, susah nak keluarkan CJ mati, CJ betul susah, nak semayang pun payah, lambat makan masa. Ya, sebab ramai orang, melalui banyak-banyak kerenah birokrasi. Jadi kalau sebab itu ada orang yang pergi dengan travel, sebab insya-Allah mudah. Ya, kalau ada sakit ke apa benda ke, mudah urusan dia. Yang kedua, ramai. Itu je. Apa benda kena bergerak awal. Nak semayang kena bergerak awal. Jangan kalau umrah biasa ni orang dah azan boleh turun lagi. Atau langsung tak turun. Sembahyang dalam bilik je. Ada juga kan. Pertama dapat view Kaabah pula, gini dia tengok Kaabah. Oh kan, tengok bye-bye kat Kaabah tu kan. Langsung tak turun sembahyang dia. Ada juga. Bila sebut ramai, semua kena awal. Semua kena lama. Kena lama semuanya. Nak keluar kena lama, nak masuk kena lama. Jadi tambah sekarang nak masuk tu pula kena ada nusuk pula, tunjuk nusuk kan. Ya, nusuk ni macam mai sejahtera kita lah, nusuk tadi. Yang ketiganya kena sabar banyak. Ya, ujian banyak. Ya, kerana banyaknya ujian itulah Allah Ta'ala nak bagi rezeki macam-macam. Ada orang bagi air, ada orang bagi buah, ada orang bagi makanan, berlumba-lumba dengan van, dengan lori, bagi semua lepas-lepas mayang tu. Pakat duk tunggu belakang. Dah rezeki sangat melimpah ruah. Allah Ta'ala gantikan dengan kemurahan rezeki. Jadi itu cabaran dia. Dan yang keduanya, macam mana kita nak dapatkan Lailatul Qadar. Hidupkan malam. Macam saya di sekolah, saya minta maaf dengan izin, kami mengerjakan qiyam sejak malam pertama Ramadan. Sejak 17 tahun yang lepas di pondok saya. Jadi 17 tahun yang lepas setiap malam kita buat qiyam. Kita habis jam 5 pagi, pukul 4 kita start, 3.30 kita start, pukul 5 habis. Kemudian kita sahur. Jadi kalau akak nak buat juga boleh, bangun pukul 5 pagi akak qiyam lah. Qiyam, semayang tahajud, semayang taubat, semayang doa, 5.30 pergi ke dapur bersahur. Ya, itu boleh buat. Tak semestinya akak nak qiyam tu daripada 3 pagi, besok nak kerja kak. 3 pagi dah qiyam dah, datang jabat tu, nguap. Kenapa ngantuk leha? Semalam qiyam mulai. Tak tanya pun. Tak tanya pun. Jadi tuan-tuan, yang kita buat sikit tetapi berterusan. Buat sikit tapi dalam masa yang selalu. Daripada kita buat sekali lama, tak bila pula nak buat. Itu kita kena elakkan. Sekali buat sembahyang 4 jam. Bila pula nak buat? Tahun depan. Ini tak maulah. Buat sikit-sikit tapi berlarutan. InsyaAllah buat sedikit tapi berterusan ataupun istiqamah. Mudah-mudahan terjawab soalan daripada Puan Sarasi kita. Jadi setelah itu sekalian, mari kita akan bincangkan berkaitan dengan umrah di bulan Ramadan. Namun sebelum itu kita nak berhenti, berehat sejenak. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz Seindah Kasih, biar tahu jangan keliru. Kembali sebentar sahaja lagi, insyaAllah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu untuk segmen yang terakhir dalam episod pada kali ini dan rancangan Tanyalah Ustaz Seindah Kasih, biar tahu jangan keliru. Sama-sama kita mengambil ilmu berkaitan dengan umrah di bulan Ramadan. Alhamdulillah, dalam tempoh sepanjang kita bersiaran pada pagi ini, banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat berkaitan dengan ganjaran, berkaitan dengan cabaran bila mana kita melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan setiap perkongsian itu memberikan manfaat buat kita bersama dan juga merungkai setiap soalan yang bermain di dalam minda kita selama ini, insya-Allah. Jadi Datuk, kita pun baki masa tu tak berapa banyak, jadi kita nak raikan beberapa lagi soalan, Datuk, insya-Allah. Soalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita, daripada Tuan Rosdin Samah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan saya, dalam usaha memanfaatkan ibadah umrah di bulan Ramadan, apakah di antara keutamaan beribadah bagi jemaah umrah sepanjang tempoh masa berada di tanah suci bagi merebut serta meraih setiap kelebihan serta fadilat mengerjakan umrah di bulan Ramadan? Mohon pencerahan Datuk. Biar tahu yang keliru. Wallahu'alam. Terima kasih Tuan Rosdin. Silakan Datuk. Kalau nak tidur je, baik tak payah pergi umrah. Ada orang pergi umrah dah tidur.
Tidur kalau nak tidur, duduk kat Ipoh boleh tidur. Ini kita pergi umrah bang. Ya. Yang kedua, rebut ganjaran pahala. Saya kadang-kadang saya suka duduk dulu bila saya pergi umrah ke duduk hotel jauh-jauh. Dah lah jauh. Buruk pula hotel dia. Nak naik lift tu kena tutup ke besi tu. Kemudian naik lift, nampak batu bata tu gurung. Kemudian air dan tandasnya pula kongsi. Aircon pula letak kat dinding tu, geguk dinding tu. Jadi bila dapat hotel macam itu, saya lagi suka duduk di masjid. Duduk di masjid, apa yang saya buat? Seteringat kata guru saya, dia kata cuba habiskan 30 juzuk Al-Quran dalam Masjidil Haram. Jadi akak-akak yang nak pergi umrah ni, duduklah masjid, baca Quran. Habiskan 30 juzuk Al-Quran di dalam Masjidil Haram ataupun sambung daripada Masjid Nabawi. Saya buat. Allahu Akbar. Memang banyak kita rasa kelebihan bila kita habiskan Al-Quran 30 juzuk di dalam Masjidil Haram. Cuba buat. Masalah sekarang ialah mungkin dulu kita pergi hotel murah, duit tak ada. Saya pergi umrah dulu bawa duit RM200 je. RM200 nak beli apa masa itu? Kena pula tipu dengan orang kulit gelap juga jam tipu Rolex tu, habis lebur RM100 ni. Nak makan apa tak ada dah. Tapi orang sekarang bawa duit banyak. Maka dia habiskan duit dengan bershopping saja. Daripada mula sampai belum buka ihram lagi dah shopping, dah tengok dah. Akhirnya kita tak buat benda yang sepatutnya kita buat ketika mengerjakan umrah. Jadi kita pergi seolah-olah melancong. Apatah lagi kalau ibadat kita buat tu pula sekarang dah ada gadget. Dia tengah tawaf. Sedang tawaf. Siap buat pitch lagi ni. Baru habis sa'i sekarang, sedang sa'i sekarang ni. Sudah inna safa wal marwa mata min sya'airillah. Ya Allah. Jadi tuan-tuan, kita takut habis dah hari ni. Sebab tu kadang-kadang kita kena balik pada tradisional balik. Ya, biarlah hotel kita mahal ke dekat ke tak kira lah, tapi rumah aku yang sebenarnya dalam masjid. Aku banyak menghabiskan masa aku dalam masjid. Yang kedua, aku buat ibadat hanya untuk Allah, bukan untuk dijadikan konten supaya orang like. Lepas habis like, lepas sembahyang tengok pula. Ada yang buat live sembahyang tu tengok pula. Ada yang bagi topi kat dia pula. Astagfirullahalazim. Jadi kalau boleh tuan-tuan, elakkanlah benda tu. Ibadat kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, elakkan daripada jadikan ibadah kita sebagai bahan untuk kita meraih pandangan masyarakat. InsyaAllah mudah-mudahan barulah timbulnya rasa ikhlas dalam keikhlasan kita dalam beribadah tu, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan daripada Tuan Rosdin kita. Kita beralih dengan soalan berikutnya daripada saudara Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah persiapan terbaik sebelum melakukan umrah di bulan Ramadan, baik dari segi fizikal maupun mental? Dan juga apakah nasihat Ustaz pada seseorang yang berhajat kerjakan umrah di bulan Ramadan namun dia tidak sihat dan uzur? Adakah sesuai? Hashtag biar tahu yang keliru. Terima kasih. Silakan Datuk. Baik, yang pertama sekali niat. Okay. Sebab kadang-kadang kita ni bila nak pergi umrah tu niat tu banyak yang terpesong. Niat kerana dah riak. Tak pergi umrah ke? Oh, dah tanya kita macam tu pula. Kan? Tak apa, tak pergi. Oh, saya pergi. Ustaz tak pergi umrah bulan Ramadan ya. Apa hal pakcik ni? Maknanya dia dah rasa bahawa dia lebih daripada orang lain. Satu. Yang kedua, ketika berada di sana, rebutlah peluang ibadat sebanyak-banyaknya. Kalau kita nak cari mainan, di Malaysia ni terlebih mainan dah. Kalau kita nak cari jubah, Da'i Luqman ni pada jual jubah tuan. Kalau kita nak cari kurma, tiap-tiap hari kita ada iklan dalam TV. Macam-macam kurma ada sekarang ni. Tak ada apa benda dah yang tidak ada di Malaysia, yang tidak ada di Mekah, tidak ada di Malaysia. Melainkan Masjidil Haram, melainkan Kaabah. Ambil yang itu. Kalau nak kira buah manggis, di Beladen tu ada buah manggis. Kalau nak kira kurma, di Malaysia ni banyak kurma. Kopiah lagi banyak. Tasbih Masjid India banyak tuan. Tetapi yang tidak ada di Malaysia ialah Masjidil Haram, yang tidak ada dalam Malaysia ialah Kaabah.
Itu matlamat kita. Bersihkan yang itu dulu. So, aku nak duduk lama-lama dalam Masjidil Haram, bukan aku nak duduk lama-lama dalam mall. Aku nak duduk lama-lama depan Quran, bukan aku nak duduk lama-lama depan media sosial aku. Aku nak menghadap pada Kaabah. Aku nak semayang, aku nak berdoa pada Allah. Bukannya aku nak bagi tahu dekat orang lain, ya aku sekarang ni ada live, sekarang sedang tawaf, sekarang aku sedang sa'i, sekarang aku sedang tahlul dan sebagainya. Ini persiapan mental yang kena buat. Sebab banyak orang hari ni tuan-tuan, segala pergerakan di sana dia buat. Dalam bilik hotel dia buat, depan Kaabah, menangis pun dia buat. Bukan saya larang pula. Saya takut sudah lihat hilang daripada niat yang asal, daripada mengerjakan umrah tadi ni. Yang kedua, bagaimana orang yang niat nak pergi umrah tapi tak boleh pergi. Mudah-mudahan dia dapat pahala niat. Pahala niat dia dapat. Buat macam mana dia uzur. Ya, elok nak pergi je, kena serangan jantung. Ada kat hospital sekarang tu. Elok nak pergi je, travel lari. Kapal terbang tak ada, travel pun tutup kedai, handphone pun tutup. Lama-lama jadi trouble. Duk menung kat KLIA, menung. Duit dah habis, orang kampung dah habis. Orang kampung dah habis. Tu imam bila baca azan dah. Takkan nak balik? Baliklah abang. Jangan malu. Abang tak salah pun. Buat macam mana tiket tak ada, boarding pass tak ada, apa tak ada, travel pun tutup, kedai hilang tu. Baliklah kampung. Dan orang yang kampung pula, bila dia kena tipu, jangan perli pula. Orang lain pergi umrah 14 hari, engkau sehari. Jangan buat gelap macam tu. Haji. Tuan umrah, tuan haji, kena tipu ya. Jangan macam tu tuan. Hari ni kena pada dia, satu hari kena pada kita pula. Patutnya tak ada apalah. Habis tu ada orang tanya, Ustaz, makcik tak boleh pergi umrah, kena tipu Ustaz, travel, tak datang. Tadi ramai orang kampung bagi duit sedekah masa nak pergi. Atau duit tu kena pulang balik ke Ustaz? Tak payahlah. Dan yang mana dah sedekah tu je minta balik. Hari tu ada bagi 50, bawa balik. Jangan macam itu. Niat sedekah lah. Mudah-mudahan Allah pergikan dia untuk lain kali pula. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memandang kepada usaha kita dan juga niat kita pun. Kalau kita dah berniat namun pada akhirnya tidak berkesudahan ataupun tidak kesampaian, insya-Allah dicatatkan pahala niat di atas niat kita nak melakukan kebaikan tersebut. Insya-Allah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita sudah pun berada di penghujung rancangan, Datuk. Ya. Dan juga sidang betul sekalian. Jadi untuk penutupnya ini sedikit kesimpulan ringkas pada dengan Datuk, dan juga boleh Datuk rangkumkan dengan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah SWT pertemukan kita dengan keberkatan dalam masa ilmu kita pada pagi ini. Silakan Datuk. Bukan semua orang yang dapat menunaikan umrah haji. Bukan semua orang yang dapat menunaikan umrah di bulan Ramadan. Kita doa pada Allah, mudah-mudahan Allah jemput kita untuk menunaikan juga haji ataupun umrah. Ataupun umrah di bulan Ramadan. Bagi saudara kita, sahabat-sahabat kita umat Islam di Mekah sekarang yang sedang menunaikan umrah di bulan Ramadan yang mulia ini, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan, Allah berikan kebaikan kepada sahabat mereka dan selamat pulang ke tanah air dengan dalam keadaan yang baik, dengan umrah yang mabrurah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah jemput kita juga satu hari nanti. Tak dapat kita hari ini, kita dapat pilihan yang lain. Kita boleh buat ibadat yang lain insya-Allah. Dengan sedekah kita, dengan kita bersemayang di masjid kita, hidupkan 10 malam ta'arikh, teruskan bertadarus, teruskan bersedekah dan sebagainya untuk kita dapat juga ganjaran berpuasa pada bulan Ramadan pada tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kesihatan kepada kami untuk menghabiskan Ramadan pada tahun ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampunkanlah dosa kami dan kedua ibu bapa kami. Terimalah solat kami, terimalah amalan puasa kami, terimalah amalan sepanjang Ramadan ini ya Allah. Mudah-mudahan menjadi benteng daripada api neraka kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kekalkanlah hidayah, tambahkanlah taufik kepada kami. Mudah-mudahan kami mati dalam keadaan hamba-Mu di bawah keredaan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsira Datuk di atas bacaan doa tersebut. Jadi saya mewakili sahabat-sahabat penonton doakan agar Datuk dikekalkan dengan kesihatan, dipanjangkan usia untuk sampaikan ilmu lebih banyak kepada kami semua insya-Allah. Insya-Allah amin. Jadi penonton sekalian jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanyalah Ustaz Seindah Kasih pada esok hari bersama dengan moderator kita Dai Aiman dan juga ahli panel kita yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim yang akan membincangkan topik tafsir Taranum berkaitan daripada surah As-Saffat ayat 97 hingga ayat 101. Jadi saya Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar, tutur bicara, tersilap tutur kata. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain episod rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru.